Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersempena dengan GMJ, Global March to Jerusalem, yang akan diadakan pada 30 Mac 2012, satu perhimpunan di peringkat Malaysia akan diadakan di Stadium Melawati Shah Alam, Selangor pada tarikh yang sama. Perhimpunan ini akan disertai oleh rakyat Malaysia dari pelbagai latar belakang kaum dan agama. Di masa yang sama, satu delegasi yang terdiri daripada 23 orang rakyat Malaysia akan berangkat ke Amman, Jordan untuk menyertai perhimpunan di peringkat antarabangsa pada tarikh tersebut. Mereka terdiri daripada wakil-wakil urus setia MyGMJ, Malaysian Global March to Jerusalem, wakil-wakil mahasiswa, aktivis-aktivis dan wakil-wakil NGO yang terdiri daripada VPM, Viva Palestina Malaysia, Aqsa Sharif, MAPIM, ABIM, Pertubuhan Ikram Malaysia dan lain-lain badan yang bernaung di bawah MyGMJ. Ikuti temu bual di antara pengurusi Aqsa Sharif Dr. Hafizi Muhammad Noor dan juga Ketua Pegawai Operasi Saudara Ahmad Daniel Syahrudin, Pertubuhan Ikram Negeri Johor, yang akan bersama-sama dengan delegasi ke Amman, Jordan untuk menyertai perhimpunan GMJ Global March to Jerusalem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara dan saudari-saudari sekalian, bersama saya pada hari ini ialah Prof. Madya Dr. Hafizi bin Muhammad Noor selaku pengurusi Aqsa Sharif, dan bersama beliau adalah Encik Ahmad Daniel bin Syahrudin. Beliau merupakan ketua pengurusi operasi Pertubuhan Ikram Johor yang insya-Allah akan menyertai delegasi GMJ ke Amman, Jordan pada 30 hari bulan nanti. Okey, untuk soalan yang pertama, saya ingin bertanya kepada Dr. Hafizi. Dr. Hafizi, bolehkah Dr. terangkan serba sedikit tentang latar belakang GMJ? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkataan GMJ ini sebenarnya adalah akronim ataupun singkatan kepada Global March to Jerusalem. Kalau diterjemahkan, perarakan menuju Baitul Maqdis. Tapi kerana ini merupakan satu program atau perhimpunan yang merupakan satu inisiatif di peringkat antarabangsa di peringkat global, maka kita menggunakan jenama GMJ, Global March to Jerusalem. Dan di Malaysia ini kita sendiri diberikan amanah dan kepercayaan oleh GMJ di peringkat global untuk merangka beberapa aktiviti yang bernaung di bawah MyGMJ. So MyGMJ ini bermaksud ataupun merujuk kepada Malaysian Global March to Jerusalem. Dan berarti kata rakyat Malaysia bersama-sama dalam perhimpunan perarakan menuju Baitul Maqdis. Jadi apakah tujuan GMJ ini? Tujuan GMJ ini ialah untuk menyatakan sokongan dan solidariti bersama-sama rakyat Palestin yang ditindas, yang dizalimi sejak sekian lama. Dan kalau kita sorot apa yang berlaku dalam sejarah, secara rasmi penindasan dan kezaliman ini berlaku sejak 1948 dengan berdirinya entiti haram negara Zionis Israel. Kemudian penindasan dan kezaliman ini semakin parah dengan penaklukan dan pendudukan ke atas Baitul Maqdis Timur, di mana terletaknya Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, Tebing Barat dan juga Jalur Gaza. Jadi kita lihat keperitan itu bertimpa-timpa, dan kezaliman itu semakin mencekam. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, rakyat Palestin umumnya sudah berada di dalam penaklukan, penjajahan dan kezaliman pihak Zionis sejak 65 tahun yang lalu. Ini termasuklah juga pelarian Palestin yang sekarang ini bernaung di kemah-kemah pelarian, yang satu krisis pelarian yang terpanjang di dalam sejarah kemanusiaan. Mereka berada di kemah-kemah ini sejak tahun 1948, berarti sudah masuk ke generasi yang ketiga. Mereka tidak pernah putus harapan untuk kembali ke tanah air mereka. Jadi khususnya bila kita mengadakan perhimpunan GMJ ini, tujuannya ialah untuk dunia seluruhnya, memberi ruang dan peluang kepada masyarakat antarabangsa, bukan saja umat Islam, tapi juga seluruh siapapun yang mengerti dan memahami tuntutan untuk membebaskan manusia dari kezaliman, patut bersama-sama menyokong satu inisiatif yang dilakukan di peringkat antarabangsa ini.
Itu menyatakan sokongan dan solidariti kepada rakyat Palestin. Ya, mereka sudah dizalimi sekian lama. Dan ini menuntut kepada pembelaan di peringkat antarabangsa kerana mereka menghadapi musuh yang disokong secara resmi oleh PBB. Kalau kita lihat dari sudut intipatinya, walaupun PBB seolah-olah cuba membela rakyat Palestin melalui pelbagai resolusi, tapi resolusi-resolusi ini dengan mudah saja diketepikan ataupun diabaikan, tidak dihormati, bahkan selalu dipatahkan melalui kuasa veto yang dimiliki oleh kuasa-kuasa besar, khususnya Amerika Syarikat. Kalau kita lihat maknanya dari sudut sejarah, kenapa kita pilih 30 hari bulan, kenapa GMJ di peringkat global antarabangsa ini memilih 30 hari bulan. Dia sebenarnya merujuk kepada suatu pengisytiharan yang dinamakan Land Day, ataupun Hari Tanah pada tahun 1976, di mana sekumpulan rakyat Palestin telah membantah pengambil alihan tanah yang dimiliki rakyat Palestin di sebuah tempat yang berhampiran dengan Galilee, iaitu di utara bumi Palestin yang terjajah pada tahun 1948. Dan mereka ini telah dikenakan, telah diserang. 6 orang daripada rakyat Palestin terbunuh ketika ratusan lagi tercedera dan ditangkap. Maka ketika itu seluruh rakyat Palestin di dalam Palestin dan di luar telah bersepakat untuk mestiakan 30 hari bulan itu sebagai the land day ataupun hari tanah, untuk konsolidate ataupun menggabungkan usaha-usaha rakyat Palestin di dalam dan di luar bumi Palestin bagi membebaskan tanah air mereka. Kemudian kita lihat juga pada 30 hari bulan jugalah suatu inisiatif yang dinamakan BDS, Boycott, Divestment dan Sanction. Itu usaha-usaha untuk memboikot, memulau, kemudian mengalihkan pelaburan daripada Israel ataupun negara-negara yang menyokong Israel ke tempat-tempat yang lain, tempat-tempat yang neutral, dan juga sanction ataupun sekatan diisytiharkan ataupun dilancarkan di Belém, Brazil pada tahun 1990-an begitu. Jadi kita lihat 30 hari bulan ini satu tarikh yang menggabungkan pelbagai usaha daripada pelbagai pihak dengan tujuan untuk membebaskan bumi Palestin, khususnya Baitul Maqdis. Nah, kenapa inisiatif ini memilih Baitul Maqdis dan tidak dinyatakan sebagai pembebasan bumi Palestin secara umum, secara amnya. Sebenarnya Baitul Maqdis itu adalah simbol kepada pembebasan bumi Palestin secara keseluruhan. Kerana kita lihat mereka sedang berusaha untuk mengubah landscape Baitul Maqdis itu sendiri daripada sebuah kota suci bagi 3 buah agama samawi, iaitu Islam, Kristian dan Yahudi. Yang mereka nak hapuskan rupa bentuk atau landscape ini dan menjadikannya sebuah bandar yang eksklusif, menjadi milik orang-orang Yahudi yang ekstrim, yang berpegang dengan satu ideologi rasis yang bersifat perkauman, iaitu Zionis. Jadi inilah suatu yang sangat malang kalau proses ini dibiarkan untuk berlaku. Kerana sepanjang sejarah kewujudannya, Baitul Maqdis memang menjadi pusat kebudayaan, pusat kesenian dan pusat agama-agama, terutama ketiga agama utama, iaitu Islam, Kristian dan Yahudi. Dan inilah ciri-ciri asal dan ciri-ciri yang kekal untuk Baitul Maqdis. Dan kita mesti memastikan ciri-ciri ini terus berkekalan. Dan kita mesti menghentikan tangan-tangan Zionis yang cuba untuk mengubah landscape ini kepada satu ciri-ciri yang palsu dan artificial. Dan pelbagai usaha yang mereka lakukan termasuklah merosakkan, meruntuhkan dan menyerang institusi-institusi agama, simbol-simbol agama berupa masjid, gereja. Kalau kita lihat sejak tahun 1948 apabila berlakunya perang Arab Israel yang pertama, mereka memusnahkan 410 buah masjid dan meratakan 210 tanah perkuburan Islam. Itu apa yang berlaku sehingga tahun 1948. Daripada tahun 1948 sehingga sekarang, ratusan lagi masjid dan gereja di seluruh bumi Palestin, termasuklah yang di sekitar Masjid Al-Aqsa, mengalami pelbagai bentuk serangan, penghinaan dan juga usaha-usaha untuk meruntuh dan membakar sebahagian daripada institusi-institusi agama ini. Bahkan kalau kita tengok Masjid Al-Aqsa sendiri dalam tempoh 2011 saja telah merekodkan tidak kurang daripada 100 pelbagai bentuk serangan yang dilakukan sama dari kerajaan Israel oleh tentera Zionis maupun rakyat Israel yang duduk di sekitar Baitul Maqdis.
Jadi bentuk-bentuk penghinaan dan pencemaran ini mesti dihentikan segera. Kerana itu sangat penting bagi kita memahami kenapa GMJ ini dianjurkan dan apakah kepentingannya, supaya rakyat seluruhnya, masyarakat antarabangsa boleh keluar menyatakan sokongan dan tidak berbelah bagi untuk rakyat Palestin. Okey, Doktor. Nampaknya begitu mendesak ya, dan sangat memanggil ya citarasa rakyat Malaysia ya untuk sama-sama terlibat dalam MyGMJ ini. Jadi bagi soalan kedua, Doktor ya, mengapa ya kita sebagai rakyat Malaysia perlu, mungkin dalam kategori wajib lah barangkali ya, untuk memberikan sokongan terhadap kempen MyGMJ ini? Silakan, Doktor. Kalau kita tengok rakyat Malaysia, kita amat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita hidup dalam suasana aman dan makmur. Inilah suatu bentuk kehidupan yang dikendaki dan dihajati oleh seluruh manusia di mana pun mereka berada. Jadi adalah suatu yang sangat tidak wajar kalau kita membiarkan sebahagian daripada manusia hidup dalam keadaan tertekan dan dizalimi. Walaupun kita tahu begitu banyak kezaliman yang sedang berlaku di seluruh dunia, namun kita berikan tumpuan kepada suatu tempat yang sebenarnya menjadi pusat kepada wujudnya keamanan dan keadilan di atas muka bumi ini, iaitu Baitul Maqdis. Kalau kita lihat sepanjang sejarah, seolah-olah apabila berlakunya tertegaknya keamanan dan keadilan di Baitul Maqdis ini, maka kita akan dapati dunia ini akan berada dalam keadaan aman. Kerana dia merupakan tempat pertemuan tiga agama besar, iaitu agama Kristian, Islam dan Yahudi. Dan ketiga-tiga agama ini adalah merupakan agama-agama yang utama, yang mana dia akan melahirkan suatu bentuk keharmonian kalau ketiga-tiganya dapat disatukan dalam satu bentuk sistem yang adil. Dan ini memang pernah berlaku dalam sejarah. Kalau kita lihat Sayyidina Umar Al-Khattab ketika beliau memasuki kota Baitul Maqdis, perkara pertama yang beliau lakukan ialah mengisytiharkan suatu pengisytiharan keamanan yang dinamakan Al-Uhda Al-Umuriyah, jaminan keselamatan umat, yang mana sesiapa saja berada di Baitul Maqdis akan dihormati, diharga dirinya, nyawanya dan hartanya dan haknya untuk melaksanakan tuntutan ajaran agama masing-masing. Dan inilah keadaan yang berkekalan di Baitul Maqdis sehinggalah ianya dicerobohi oleh pihak musuh daripada kalangan Salibiyah. Dan untuk satu tempoh yang tertentu, kita dapati Baitul Maqdis berada dalam keadaan yang dizalimi, di mana sebahagian daripada penganut agama yang lain dinafikan hak mereka. Kemudian apabila Baitul Maqdis dibebaskan kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi, kita lihat keamanan ini kembali seperti ketika zaman Umar Al-Khattab. Sehinggalah apabila berdirinya negara Israel pada tahun 1948, sekali lagi Baitul Maqdis berada dalam keadaan dicengkam oleh kezaliman. Jadi kita berada di Malaysia ini yang hidup dalam keadaan dan suasana harmoni. Kita tahu Malaysia adalah sebuah negara yang berbilang agama, berbilang kaum. Sudah tentu kita nak model yang seperti ini wujud di suatu tempat yang merupakan tanah suci umat Islam, dan juga tumpuan bagi semua agama-agama utama. Kita nak keadilan ini dapat dilaksanakan. Dengan itu akan memberi jaminan kepada keselamatan masyarakat antarabangsa. Jadi saya serulah rakyat Malaysia supaya menyatakan sokongan yang tidak berbelah bagi kepada acara-acara sambutan yang sedang dirancang untuk kita merealisasikan sokongan dan solidariti kita kepada rakyat Palestin pada 30 Mac 2012 nanti. Terima kasih, Dr. Hafizi. Jadi saudara sekalian, kini kita beralih pula kepada saudara Ahmad Daniel yang akan sama-sama menyertai delegasi GMJ ke Amman Jordan. Saudara Ahmad Daniel, pada pandangan saudara, mengapa perlunya rakyat Malaysia ni menyertai perhimpunan GMJ ni di Amman Jordan, sebab tempatnya begitu jauh nampaknya. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Amin, Dr. Hafizi dan para doktor sekalian. Saya berpandangan bahawa rakyat Malaysia sepatutnya menyertai misi ini adalah sebagai salah satu tanda sokongan yang padu serta tidak berbelah bagi, serta rasa keprihatinan kita yang cukup tinggi terhadap perjuangan
yang dilakukan oleh rakyat Palestin dalam usaha mereka untuk membebaskan negara mereka, tanah air mereka dan Baitul Maqdis itu sendiri yang telah dirampas secara zalim dan tidak sah oleh Zionis Israel. Jadi sebagai rakyat Malaysia yang terkenal dengan sifat prihatin, yang terkenal dengan sifat penyayang, yang terkenal di seluruh dunia sebagai sifat pengasih, sepatutnya menyahut seruan ini untuk menyatakan sokongan kita yang cukup padu, sokongan yang tidak berbelah bagi kepada perjuangan rakyat Palestin tanpa mengira pangkat, kaum, pegangan agama, usia dan sebagainya. Ustaz bercakap tentang faktor usia ni, suka cerita saya nak berkongsi dengan para penonton bagaimana dalam delegasi kami ini, dalam ramai-ramai delegasi yang akan ke Aman nanti, terdapat seorang yang boleh saya panggil kakak. Beliau telah berumur 58 tahun. Jauh lebih tua daripada saya. Okey, telah pencen dan seorang wanita. Tetapi beliau telah bersama-sama mendaftarkan diri untuk bersama-sama dengan kami ke Jordan pada 30 Mac ini sebagai tanda sokongan dan komitmen beliau terhadap perjuangan rakyat Palestin dalam menuntut pembebasan negara mereka dan juga Baitul Maqdis itu sendiri. Jadi saya rasa ini adalah satu sifat yang cukup baik yang perlu menjadi contoh kepada rakyat Malaysia tanpa mengira pegangan agama, kedudukan dan sebagainya. Jadi saya rasa alhamdulillah Malaysia dapat membuktikan kepada mata dunia bahawa memang rakyat Malaysia ini tak kira yang muda, yang berumur, tua ataupun tidak, bersama-sama berganding bahu menyertai misi ini untuk menyatakan sokongan padu kita terhadap perjuangan Islam. Untuk menyatakan perjuangan kita terhadap pembebasan negara Palestin oleh rakyat Palestin sendiri. Okey, Saudara Ahmad Daniel dalam misi perhimpunan di Aman Jordan kita rasakan pelbagai NGO antarabangsa akan berkumpul di sana. Aktivis-aktivis masyarakat seperti ahli politik, novelis, pemegang novel laureate akan berkumpul, yang dijangkakan lebih 100 orang akan berada di sana. Jadi apakah yang kita boleh jangkakan ataupun kita boleh mengharapkan hasil daripada perhimpunan yang akan berlangsung pada 30 Mac nanti? Okay, satu soalan yang baik Ustaz. Jadi insya-Allah pada 30 Mac nanti kita menjangkakan pada tarikh keramat tersebut insya-Allah lautan manusia dari seluruh dunia, di mana kita menjangkakan sekitar 2 juta rakyat daripada seluruh dunia, iaitu sekira-kira 80 negara akan bersama-sama turun ke Aman, Jordan bagi menyatakan sokongan mereka terhadap Israel dan mata dunia bahawa dunia seluruhnya tanpa mengira latar belakang, tanpa mengira bangsa, negara dan sebagainya turut sama-sama mencuba untuk menunjukkan tentang sokongan mereka terhadap perjuangan rakyat Palestin dalam menuntut pembebasan Baitul Maqdis dan negara mereka seperti yang saya sebut tadi, yang telah dirampas dan dijajah oleh Israel Zionis secara haram dan zalim. Seperti yang Ustaz sebut tadi, yang datang itu bukanlah calon-calon orang antaranya, ada yang hebat dan sebagainya. Kita akan lihat di situ betapa orang yang mempunyai kedudukan, orang yang ada kepentingan, orang yang terkenal, orang yang ternama di mata dunia. Sebahagian besarnya bukan Islam. Dan itu yang paling menarik, bukan beragama Islam. Turut sama-sama turun padang menyatakan sokongan yang tidak berbelah bagi terhadap perjuangan rakyat Palestin untuk menuntut pembebasan Baitul Maqdis dan juga pembebasan bumi Palestin itu sendiri. Dan kalau saya boleh cakap tentang dalam konteks umat Islam, pada hari itu juga insya-Allah kita sebagai umat Islam di sana, insya-Allah kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa insya-Allah yang terbaik kita akan buat, dengan amalan-amalan yang serba banyak yang kita buat, bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah jadikan misi ini sebagai asbab untuk kita menempuh kejayaan yang lebih cemerlang di masa hadapan dalam membebaskan bumi Palestin dan juga mengambil semula Baitul Maqdis yang telah dirampas oleh
pihak Zionis Israel. Itulah harapan kita, insyaAllah. Okey, terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita yang dapat kita berkongsi pengetahuan, maklumat, ya, dan mudah-mudahan, ya, hasrat GMJ untuk suatu perhimpunan besar, perhimpunan di peringkat dunia di Aman Jordan dan negara-negara, ya, seperti Malaysia, Indonesia, Filipina dan negara-negara yang menyertai, ya, GMJ ini akan berhasil. Jadi terima kasih kepada Dr. Hafizi dan terima kasih kepada Saudara Ahmad Daniel. Saudara-saudara dan saudara-saudari sekalian, setelah kita mendengar, ya, satu perkongsian daripada Dr. Hafizi dan Saudara Ahmad Daniel, sekarang kita ingin mendapatkan pula perkongsian daripada urusia MyGMJ ini, ya. Dan bersama-sama kita pada hari ini ialah Saudari Nur Hashimah Ismail. Beliau merupakan wakil sekretariat, ya, MyGMJ. Saudari Nur Hashimah, ya, apakah pandangan saudari, ya, bentuk-bentuk persiapan, ya, yang sedang dibuat untuk menjayakan suatu misi yang besar ini, khususnya di Malaysia dan umumnya misi ke Aman Jordan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, setakat ni pihak komiti sekretariat MyGMJ sendiri, dalam persediaan awal sebelum bermulanya program yang sangat besar ini telah pun memberi satu penyusunan ataupun perancangan yang sangat detail akan perkara ini. Antara lain bentuk-bentuk persiapan yang telah pun dilaksanakan dan sedang berjalan ialah dari segi sudut penyebaran maklumat. Dan penyebaran maklumat ini sangat detail lah, termasuklah juga penyebaran dari segi sudut media cetak, media elektronik dan selainnya. Dan antara lain juga kita menyediakan persiapan keperluan seperti sebelum program ini pada 30 Mac kita telah pun melaksanakan beberapa penyebaran umum yang termasuklah juga konvoi dan juga beberapa aktiviti program seperti flash mob yang melibatkan rakyat umum dan juga sekretariat kecil di negeri dan daerah. Dan juga termasuk juga bentuk persiapan di segi semasa dan selepas program, iaitu dari segi sudut stadium sendiri, iaitu tempat yang telah kita pilih, iaitu Stadium Melawati Shah Alam, yang akan melibatkan seluruh rakyat Malaysia untuk berkumpul di situ. Maka persediaan itu sangat-sangat dirancang dengan rapi sehingga ke tahap ini, alhamdulillah telah pun kita berjaya mendapatkan respon ataupun maklum balas yang positif daripada rakyat untuk menghadiri program pada 30 Mac ni, insya-Allah. Okey, Saudari Nur Hashimah, ya. Saya kira, ya, suatu yang menarik, ya, apabila flash mob ni begitu mengundang generasi muda, ya, untuk menyaksikan, ya, apa yang berlaku dalam misi GMJ ini. Kalau mengikut pandangan Saudari Nur Hashimah, ya, mengapa rakyat Malaysia ni perlu hadir dalam perhimpunan di Stadium Melawati pada 30 Mac nanti? Okey, silakan. Pertamanya, dengan pemakluman dan juga penyebaran yang telah dilakukan oleh Komiti Sekretariat MyGMJ sendiri, kita melihat bahawa rakyat Malaysia ini merupakan satu kumpulan yang sangat besar juga dan sangat menyokong isu-isu yang berkait dengan isu-isu Palestin dan termasuk juga isu umat Islam keseluruhannya. Jadi kenapa mereka perlu berada pada 30 Mac ini di Stadium Melawati Shah Alam? Yang pertama-tamanya adalah sebagai tanda sokongan kepada Hari Tanah Palestin sendiri yang telah pun diletakkan pada tarikh 30 Mac. Dan sejak daripada penjajahan Israel ke atas tanah Palestin tersebut, maka sokongan ini perlu berterusan. Dan ini merupakan satu mogok umum yang pertama yang dijalankan, dan dia akan dilakukan
oleh seluruh dunia, satu dunia akan melaksanakannya, dan di Malaysia tidak mahu ketinggalan, maka kita akan laksanakan pada 30 Mac. Dan untuk memastikan rakyat Malaysia tidak ketinggalan dalam menunjukkan sokongan mereka terhadap isu ini, maka pihak Sekretariat MyGMG telah menyusun beberapa atur cara program dan ia melibatkan juga flash mob yang juga merupakan satu tarikan kepada semua generasi, terutamanya generasi muda. Dan program-program antara lain yang telah disusun ialah termasuklah beberapa amanat ataupun ucapan daripada wakil-wakil komuniti dari berbagai agama dari dalam dan luar negara, termasuklah daripada Tun Dr. Mahathir sendiri, wakil daripada Malaysia, juga George Galloway, dan juga beberapa lagi wakil, termasuk juga Perdana Menteri Ismail Haniyeh Palestin. Dan selain daripada itu, turut kita susunkan persembahan daripada artis-artis popular dan juga seniman tanah air, termasuklah antaranya Yasin, Mirwana, Muaz, dan juga kita telah pun berjaya mengumpulkan beberapa generasi muda untuk menjadi wakil kepada golongan generasi di Malaysia ini. Antara lain ialah wakil daripada mahasiswa universiti di Malaysia, iaitu yang akan membuat persembahan flash mob dan juga dabka dance daripada selaku urus dia lah ya dalam Sekretariat JMJ ini. Keyakinan saudari, adakah ianya akan mendapat sambutan yang luar biasa daripada rakyat Malaysia? Ya, setakat ni maklum balas yang kita terima sendirilah daripada golongan muda dan juga daripada golongan generasi awal makluman balas ini kita dapat peroleh sepanjang pemakluman yang kita buat sejak daripada beberapa minggu sebelum ini lagi, sangat-sangat positif. Dan saya yakinlah insya-Allah Sekretariat MyGMG juga yakin kita akan cuba mencapai target memenuhkan stadium Malawati Shah Alam itu dalam anggaran kita 15,000 insya-Allah. Alhamdulillah, ini suatu harapan, suatu perkongsian yang menarik buat kita bersama, khususnya rakyat Malaysia. Daripada Melawati kita menuju ke Amman, Jordan, ya, untuk sama-sama menghidupkan suatu misi besar, ya, Global March to Jerusalem. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini, dan terima kasih kepada Dr. Hafizi, terima kasih kepada saudara Ahmad Daniel dan saudari Nur Hashimah. Ya, sehingga bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.